السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Dan ini sekali lagi kita dapat sambung kuliah Maghrib dan sambungan kita berkaitan dengan ibrah Isra dan Mi'raj. Jadi pada minggu-minggu yang lepas kita belum dapat menghabiskan lagi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang telah berlaku ke atas junub Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini sambungannya kita lihat bermula daripada Nabi berada di Baitul Maqdis sehingga ke Sidratul Muntaha. Qala Allah Ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah melihat sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah SWT, iaitu pada malam Isra dan Mi'raj. Dan kitab fiqh sirah detailnya di sini. Wa fiha annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid al-aqsa فصلى فيه ركعتين ثم أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاختار عليه الصلاة والسلام اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة. Jadi diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah masuk dalam Masjid Aqsa lepas Nabi kita sampai ke Baitul Maqdis di Palestin. Lalu Nabi kita masuk di Masjid Aqsa dan kemudian Nabi mendirikan 2 rakaat sembahyang. Kemudian Jibril alaihissalam telah bawa datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan satu bekas min khamrin daripada arak dan wa'ina'in min labanin dan satu bekas daripada susu. Fakhtara alaihi salatu wassalam al-laban. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memilih susu. Faqala Jibril, maka telah berkata Jibril alaihi salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ikhtartal fitrah. Engkau wahai Muhammad telah memilih fitrah. Itu satu. Dalam riwayat yang lain disebut thumma. Ini dalam kitab Surah An-Nawawiyah Ibn Hisham tersebut. Thumma utiya bi thalathati ina'in. Kemudian dibawa datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan 3 bekah. Ina'un fihi labanun, satu bekah daripada susu. Wa ina'un fihi khamrun, dan satu bekah daripada arak. Wa ina'un fihi ma'un, dan satu bekas di dalamnya ada air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'tu qa'ilan yaqulu hina uradat alayya. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah dengar ada suara berkata ketika mana dihidangkan kepadaku 3 minuman tadi, in akhadha al-ma' ghuriqa wa ghuriqat ummatuhu. Jika sekiranya dia mengambil air, yakni Nabi kita Muhammad SAW ambil air, bekas air sana, bekas yang ada air dalam tu, ghuriqa, mesti dia akan tenggelam. Ghuriqat ma'uhu, dan umat juga akan tenggelam, lemas.
in akhadha al-khamra, jika sekiranya dia mengambil arak, ghawat ummatuhu, nescaya umatnya, nescaya sesatlah dia dan sesatlah umatnya. Wa in akhadha al-labana, dan jika sekiranya dia mengambil susu, hudiyat ummatuhu, nescaya dia akan mendapat petunjuk dan hidayah Allah Ta'ala, dan umatnya juga mendapat hidayah Allah Ta'ala. Qala, lalu Nabi bersabda, fa akhaztu ina al-labani fasharibtu minhu, lalu aku mengambil bekas daripada susu, bekas susu, lalu aku meminumnya. Faqala li Jibril alaihi salam, lalu Jibril berkata kepadaku, hudita, kamu telah mendapat petunjuk daripada Allah SWT, hidayah. Wa hudiyat ummatuka, dan umatmu juga telah mendapat hidayah, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini peristiwa sebelum Nabi naik ke langit. Nabi telah dihidan dengan ada riwayat kata dua bekas, satu daripada susu dan satu arak, dan ada riwayat yang lain tiga bekas, arak, susu dan juga air. Jadi apabila jika sekiranya Nabi kita ambil air, nescaya akan lemah umatnya, dan jika ambil arak akan berlaku kesesatan dalam umat ini, dan jika ambil susu, umat ini akan mendapat hidayah. Ini satu petunjuk petunjuk kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, dipanggil dalalah ramsiyah. Satu petunjuk, satu kita panggil ibrah kepada kita, bahawa di situ menunjukkan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang agama ini, iaitu al-Islam, ialah dinul fitrah, menunjukkan agama ini agama fitrah. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut yang menunjukkan bahawa agama fitrah ini sangat sesuai dengan kejadian manusia itu sendiri. Dia sesuai dengan kejadian manusia. Lalu Nabi ambil susu yang menunjukkan sebagai fitrah. Mengapa kita kata sesuai dengan kejadian manusia? Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak-anak itu, setiap yang dilahirkan itu, manusia yang dilahirkan itu, dilahirkan dia ala fitrah, atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi, maka kedua ibu bapanya lah yang akan menjadikannya sama ada Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa agama Islam ini adalah agama yang sangat sesuai dan secucuk dengan kejadian manusia. Agama fitrah ni maknanya suci. Daripada segi hukum, hakam dan peraturannya amat sesuai untuk dianuti oleh manusia. Agama selain daripada Islam itu tidak sesuai. Sebab apa? Sebab apa ni? Orang yang mencipta, atau kita kata jurutera kepada manusia ini, pencipta kepada manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia cipta kita, yang dia cipta kita manusia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Islam untuk manusia. Islam yang mengandungi dalamnya seluruh peraturan hidup melalui al-wahyu, iaitu Al-Quran. Maka ia sangat sesuai dan secucuk. Sebagaimana Allah Ta'ala kata, inna din indallah il-Islam, inna din indallah il-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala itu Islam, iaitu agama fitrah yang sesuai dengan diri manusia, yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kalau manusia itu pilih agama selain daripada Islam, dia tidak bersifat fitrah, tidak secocok. Kita kata apa? Tidak selara, tak masuk, tak boleh nak terima. Bahkan diri dan jiwa manusia itu sendiri, dia akan tidak rasa tenang, tak rasa tenang dengan agama selain daripada Islam. Dia tidak akan rasa tenang dan tidak akan rasa benda itu sesuai. Dan benda ni kita pernah dengar daripada orang-orang yang bukan Islam, non-Muslim, bila dia masuk Islam,
Dia cerita bukan bahawa agama Islam ini apabila diberi hidayah oleh Allah SWT, sebenarnya sebelum dia masuk Islam tu dia sudah dapat rasa tentang keistimewaan agama Islam ini, tentang betul dan benarnya agama Islam ini. Agama Islam ini adalah agama fitrah. Contohnya bila dia dengar orang azan, dia rasa ketenangan jiwa, dia rasa seronok, dia rasa satu nikmat, sedap, tak tahu pasal apa. Itu satu hidayah. Sebab apa? Sebab agama ni agama yang suci, bersih. Begitu juga dia dengan Quran dan sebagainya. Setengah daripada mereka tu masuk Islam disebabkan dengan azan, dengan Quran. Sebagaimana yang kita selalu bawa contoh bagaimana seorang jurutera kereta dan sebagainya, orang yang buat kereta, yang mereka cipta kereta itu, dia tahu selok-belok sebuah kereta itu daripada segi sesuatu kereta itu, benda-benda yang patut dibuat pada kereta, minyak apa patut guna, semua sekali. Kalau kita cari selain daripada tukang yang buat kereta ini, sudah tentu tidak secocok, tidak sesuai, boleh berlaku kerosakan pada kereta sana. Apatah lagi kalau kereta sana kita pandai-pandai sendiri buat reka. Contohnya sepatutnya kita buang minyak petrol, kita pergi berbahaya, contohnya bunuh ini kereta. Begitu kita dalam kehidupan ini, sebab kita sebagai manusia, kalau kita ambil selain daripada Islam sebagai peraturan hidup kita, sebagai ad-din, sebagai cara hidup kita, maka dia tidak sesuai dan tidak secocok. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup dia, Allah Ta'ala tidak akan menerimanya selama-lamanya. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kerana Nabi kita pilih susu fitrah, laban, menjadikan kita umat hari ini boleh berada di atas agama Allah SWT, Islam. Kita terima Islam sehingga hari ini yang merupakan agama yang betul, agama yang hak. Dan disebut di sini, jika sekiranya Nabi kita ambil susu, ambil arok, ambil arok, lalu ni bila tidak ambil arok pun ramah sesat, ramah hak mabuk, ramah hak lara, ramah hak lala, ramah hak ambil arok pun ramah. Lalu ni kedai-kedai tu kena beringat. Kadang-kadang di kedai 7-Eleven pun ada jual minum arok. Dia tidak tulis nama arok, dan dia tulis nama macam-macam. Yang kita tengok situ non alkohol kadang-kadang free alkohol. Tapi ada setengah tu dia ada alkohol dalam tu, menunjukkan bahawa minuman itu memabukkan. Kalau di dalam bandar-bandar besar, selain pada di luar Kelantan, terlalu mudah nak dapatkan minuman tersebut. Bila Nabi kita ambil susu pun, rumah dia ramai lagi ambil arok. Betul tak? Atau kalau ambil air pun dalam hadis ni, tergelar rumah ni, tergelar dalam dunia, tergelar dalam manusia, tergelar dalam kelekaan, kelalaian. Bila Nabi tak ambil air pun ramah tergelar, ramah lemah atas darah, bukan lemah dalam air, lemah kemewahan dunia. Menyebabkan masjid jadi kosong, menyebabkan tempat-tempat kuliah kosong, tempat-tempat agama kosong, disebabkan semua di tengah lemah lah ni. Lemah di rumah, ada berenai dalam rumah, lemah. Setara Nabi tidak mengambil air dari itu pengajarannya lah. Apa Nabi kita pilih susu waktu sebelum Nabi kita dinaikkan ke langit Mi'raj. Kemudian kita lihat bagaimana setelah itu baru turun lagi Mi'raj. Mi'raj ni sebenarnya naik ke langit sehingga ke Sidratul Muntaha. Mi'raj ni dalam bahasa kita maknanya tangga, ataupun apa sebut dalam sebelum ni. Pada zaman moden ni kita ada lift. Zaman dulu tak ada lift, betul. Zaman dulu apatah lagi zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada lift. Kita ni ada lift, bangun dan sampai ke puluh-puluh tingkat cepat dengan menggunakan lift. Dulu tangga sampai kita pun
comel ni, tangga sama dulu, tangga kayu gitu ya, berbeza. Dan bagaimana Mi'raj yang digunakan oleh Nabi kita, yang dibawa turun oleh Allah SWT ini, wallahu a'lam. Tapi Nabi kita sebut dalam hadis, utiya bil Mi'raj wa lam ara syai'an qattun ahsana minhu. Aku dibawa datang dengan Mi'raj. Mi'raj ni maknanya satu alat untuk Nabi naik ke langit lah. Wa lam ara syai'an qatt ahsana minhu. Tidak pernah aku tengok benda ni sebenarnya lebih elok dan lebih comel baik daripada ni. Allah ada macam mana tak? Sebab naik ke langit ni dan apa ni benda ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak naik ke langit ni yang sangat tinggi, jauh jaraknya. Jarak bumi nak pergi ke langit pun sangat jauh. Orang duk naik langit tu apa ni lebih kurang 20-30 km ya atas buat angkasa tu kan. Tidak jauh sangatlah naik. Naik dengan roket kan. Nabi kita naik ke satu alam yang sangat jauh, 7 petala langit. Allah Ta'ala kata dalam Quran, ta'rujul malaikatu war-ruh fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat ni turun naik apa ni setiap hari, malaikat dan roh turun naik. Ini apa ni Jibril alaihissalam memakan masa, jaraknya satu perjalanan dia tu kalau manusia bergerak 50,000 sana, 50,000 tahun baru sampai. Nak kita hidup 70 tahun, 60 tahun. Kalau 50 kita jalan nak pergi naik ke langit 50,000 tahun. Nabi naik satu malam dengan menggunakan Mi'raj. Maha besar dan maha suci Allah SWT. Dan kalau kita boleh yakin dengan apa yang berlaku ni, sudah tentu kita tidak menderhaka kepada Allah SWT. Allah yang kita apa ni, kita beriman dengannya ini sangat-sangat maha berkuasa. Kalau kita nak jalan naik 50,000 tahun jalan baru sampai. Nabi naik balik dengan menggunakan Mi'raj, turun balik dan sampai mana. Jadi pada perjalanan ini Allah Ta'ala sebut tadi dalam Quran, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya dia yang Nabi kita Muhammad SAW melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Banyak Nabi tengok yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita bincang sebelum ni menjadi satu apa ni kesukaan kepada Nabi, memberi hiburan ke jiwa Nabi yang duka cita dan sebagainya, dan juga memberi semangat kekuatan dalam perjuangan Nabi kita SAW. Kalau sebelum ni hanya Nabi dengar melalui wahyu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala waktu wahyu cerita tentang syurga, tentang neraka, tentang apa-apa perkara-perkara ghaib yang berlaku. Malam Isra Mi'raj Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita boleh lihat. Salah satu yang kita bincang sebelum ni, Nabi lihat rupa Jibril alaihissalam yang hakiki. 2 kali Nabi kita lihat Jibril alaihissalam. Pertama pada malam Nabi mendapat wahyu pertama fil ufuqil a'la, iaitu di Gua Hira. Waktu itu Allah Ta'ala tunjuk rupa Sayyidina Jibril alaihissalam yang hakiki, yang mempunyai sebanyak 700 sayap. Setiap sayap dia tu maddul basar, sejauh mata memandang. Besar, jadi sangat besar. Ini makhluk yang sangat besar. Disebut makhlukun azim, satu makhluk yang sangat besar yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan malam Isra Mi'raj, malam Mi'raj juga Nabi kita diberi lihat oleh Allah Ta'ala rupa Jibril alaihissalam yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, diperlihatkan oleh Allah SWT pada malam Isra Mi'raj juga Al-Buraq, yang kita bincang dalam minggu lepas. Bagaimana sifat Buraq tadi, dabbah abyad, dabbah satu binatang yang warna putih, ada sayap di kedua lepoh dia, lepoh belakang dia, yang kita bincang dalam minggu lepas. Dan Nabi juga diperlihatkan oleh Allah SWT para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Apabila naik Mi'raj ini di langit pertama, Nabi dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam.
Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Langit ketiga Nabi dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi tengok Nabi Yusuf ni sangat cantik, macam bulan purnama, bercahaya. Nabi tengok, diceritakan. Mereka-reka ni kalau nak detail kena baca apa ni kitab Sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Detail kita boleh tengok, ataupun apa ni Ar-Rahim Al-Maktum Mubarak Furi, jelas dia cerita satu-satu berkaitan dengan apa ni, bagaimana Nabi naik, Nabi beri Jibril beri salam, buka pintu, lalu penduduk apa ni di lalu pertama tanya siapa ni, dia tanya ini Muhammad, mari apa Allah Ta'ala jemput mari. Kemudian Nabi tengok Nabi Adam, lalu Nabi tanya Jibril siapa ni, Nabi Jibril kata ini Adam alaihissalam. Gitu berlaku dialog. Suatu naik ke langit pertama, kedua, ketiga bertemu Nabi Yusuf, dan keempat bertemu Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima Nabi Harun alaihissalam, langit keenam Nabi Musa alaihissalam, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan diceritakan bahawa Nabi kita SAW menjadi imam solat bagi seluruh para anbiya alaihissalam. Ini khilaf, katanya sebelum Nabi naik ke langit, Nabi mengimamkan mereka di Masjid Al-Aqsa. Ada ulama kata, contohnya Ibnu Katsir, dia kata selepas turun, sebelum Nabi balik Mekah, dia jadi dia mengimamkan apa ni solat yang di makmum dia semua para anbiya alaihi wassalam. Satu benda yang menarik juga, bila Nabi lalu di langit Kenan, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa ni. Lalu diriwayatkan oleh Malik bin Sa'sa'ah, Nabi kata Malik bin Sa'sa'ah beritahu, falamma jawaztuhu, dia dengar Nabi sebut, setelah mana aku melintasi Musa alaihissalam, maka lalu Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis, teriak jerit Nabi Musa waktu itu. Fanudiya ma yubkika, lalu ada sebuah suara yang bertanya kepada Musa, mengapa kamu menangis? Apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai Musa alaihissalam? Qala, lalu Musa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, haza gulamun ba'athtahu ba'di, ini pemuda yang kamu utuskan selepasku, yadkhulu min ummati al-jannah aktsara mimma yadkhulu min ummati, di mana umat pemuda ni, Nabi yang engkau utuskan selepasku ini, umatnya lebih ramai masuk surga daripada umatku. Menangis Nabi Musa alaihissalam. Ceritanya apa ni, keistimewaan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah SWT dapat masuk surga Allah Ta'ala lebih ramai daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa ini sangat-sangat tinggi, sehingga Allah Ta'ala akak bukit Tursina tu akak, tak usah diberiman, tak usah percaya, tak usah taat Allah Ta'ala, akak bukit. Kita tak sapa Allah Ta'ala akak bukit, Bukit Tursina yang mana di situ Nabi singgah kemalan, diserahkan Nabi singgah. Di situ juga berlakunya dialog di antara Musa dan Allah Ta'ala. Wa kallama Allah Musa taklima, dikatakan Allah Ta'ala minta kepada Allah Ta'ala nak tengok Allah Ta'ala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Allah Ta'ala kata nak tengok aku, boleh tengok bukit. Dia suruh tengok bukit. Nabi Musa tengok bukit, pecah bukit, hancur bukit. Ini adalah ayat Quran. Falamma tajalla rabbuhu Ta'ala tajalli, merah zahirkan dia kepada bukit Ramulil Jabal, bukit Tursina ni, ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, pecah hancurnya bukit. Wa kharra Musa sa'iqa, gabuh pesat, tak khabar Nabi Musa alaihissalam. Dan ada ulama yang tafsir kata bukit Tursina ni hancur. Orang tanya, orang gila ni ada lagi bukit ni? Allah Ta'ala itu bina balik, Allah ada semula. Sebab dalam peristiwa lain Allah Ta'ala akak pula bukit Tursina ni. Wa rafa'na fawqakum at-tur, Al-Quran surah Baqarah ada. Kami akak bukit tu di atas pada pokok Bani Israel. Ayat dikit dahsyatnya pokok Bani Israel ni tidak mahu menerima
Dia ayat Allah Ta'ala, dia sedihlah, umat aku ni tak amal masuk surga, umat Nabi Muhammad ni ngamal masuk surga. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongan apa ni, syurga yang diberitahu, yang disebutkan Nabi Musa. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bertemu dengan penjaga neraka. Mari Nabi pergi berjumpa dengan penjaga neraka yang akan beri salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga dapat melihat Al-Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni berada di langit yang ketujuh, yang mana di situ para malaikat mengelilingi dia yauman sab'una alfa malak. Setiap hari 70,000 malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'mur. Dikatakan Baitul Ma'mur ini berada mana selari dengan Kaabah. Saya dengan Kaabah. Dia berada di langit yang ketujuh. Lalu diperlihatkan oleh Allah SWT kepada kita Al-Baitul Ma'mur. Farufi'a lil Baitul Ma'mur fas'altu Jibril faqala hadzal Baitul Ma'mur. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi kita Baitul Ma'mur. Lalu aku bertanya Jibril, lalu Jibril berkata ini adalah Baitul Ma'mur, berada di langit yang ketujuh. Nabi juga dapat melihat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni pokok yang sangat besar. Daun dia tu sebesar telinga gajah. Buah dia sangat besar, berada di langit yang ketujuh. Nabi melihat Sidratul Muntaha. Nabi juga melihat syurga, melihat nikmat-nikmat syurga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi diperlihatkan dengan Nahrul Kautsar, Sungai Al-Kautsar. Nabi bersabda, bainama asyiru fil jannati, ketika mana aku sedang berjalan dalam surga, idza ana bi nahrin hafatahu qibabud durrul mujawwaf. Tiba-tiba aku diperlihatkan dengan satu sungai yang mana kedua-dua tebingnya, di kedua-dua tebing itu ada pondok-pondok kecil macam wokah gitu yang diperbuat daripada permata. Di tepi tebing dua sungai Kautsar itu ada pondok ataupun wokah kecil. Wokah sana diperbuat daripada permata dalam syurga Allah SWT. Qultu ma hadza Jibril? Qala hadzal Kautsar. Aku bertanya, apa ini Jibril? Lalu Jibril menjawab, ini adalah Nahrul Kautsar, iaitu sungai Kautsar yang dianugerahkan kepada Nabi kita SAW. Apa dibangun dia, apa dibuat daripada permata. Aduh, qibabud durrul mujawwaf. Dia gelonggong gitu. Apa ni, permata sana gelonggong, boleh masuk, boleh duduk. Mana ada rumah hari ni orang buat dengan permata, ada. Buat wokah luar rumah tu dengan permata dalam. Dan syurga Allah Ta'ala buat benda ni dengan permata. Kemudian Nabi diperlihatkan juga dengan neraka. Nabi ziarah neraka, diperlihatkan keadaan ahli neraka yang diazab oleh Allah SWT. Ini yang kita selalu dengar. Lamma urija bi marartu biqaumin lahum azfar min nahas yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril? Qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas. Nabi juga dibawa masuk melihat neraka Allah SWT. Waktu itu Nabi kata dia melalui satu kaum yang mana kaum itu mempunyai kuku yang diperbuat daripada tembakau. Kuku itu Allah Ta'ala buat daripada tembakau yang khusyuna wujuhahum, mengganggu muka-muka mereka, wasudurahum, dan dada mereka. Faqultu man haula ya Jibril? Lalu aku bertanya Jibril, siapa ni? Qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas. Mereka ini adalah orang yang makan daging manusia. Jadi bukan makan daging betul-betul kita, makan daging manusia, mana orang yang mengumpat kepada manusia, orang yang mencercah manusia, orang yang menghina manusia, orang yang mengaibkan manusia. Balasan dia adalah neraka selesa. Dia sendiri korang apa ni, cakap muka dia yang diperbuat daripada tembakau sehingga luka berdarah dan dada-dada mereka itu dalam neraka Allah SWT. Ini jenis orang yang atas dunia ni suka duduk mengumpat orang, disebut sebagai ya'kuluna luhuman nas, makan daging manusia. Kemudian golongan yang kedua yang diperlihatkan Allah SWT, marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahum bimaqaridin min nar, bimaqaridha min nar. Aku lalu pada suatu malam Isra Mi'raj itu
di mana ada satu kaum yang mana sedang menggunting, memotong syifahum, bibir mulut mereka, bimaqarida min nar, daripada pemotong daripada api, dengan pemotong daripada api, duk kerak bibir mulut dengan pemotong daripada api. Qala qultu man haula, aku berkata siapa ini wahai Jibril? Qalu khutaba'u ummatik, ini ialah penceramah atau pemidatu atau orang yang berucap di kalangan umatmu. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang bercakap tentang agama, tentang kebaikan, menyuruh manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, tapi dia sendiri tak buat. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya orang beriman, mengapa kamu kata sesuatu tapi kamu tak buat? Kamu maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana kamu berkata benda yang kamu tak buat. Jadi orang yang cakap saja, cakap kosong tapi tak buat, tidak mengototkan apa yang dikatakan. Ini balasan dia di akhirat nanti, duduk gunting dia punya bibir mulut dia sendiri dengan gunting daripada api. Ini ayat-ayat yang lazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, itu zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana waktu itu ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi ini, dia minta kita kata amalan lah. Banyak dia turun, dia minta, tak ada kalau lagi amal yang lain tu nak buat, minta, tak pandai dengan ada dah. Kalau ada banyak dah ni pun tak ada nak buat dah. Teruk cerita mepet, sakit pinggang, dah tak ada nak buat 5 waktu, tak ada dah. Minta lagi, beragah. Dan dia turun, Allah Ta'ala beri, tak buat. Dan turun ayat ni, tak buat. Pasal mulut ni tak pernah puas hati, tak pernah cukup, nak sama dah. Tahu macam saja basic perangai dia. Orang kita kata beri betul nak bawa ni dalam ibadat. Allah Ta'ala tu, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dia orang beriman, apa mau kata, mu royak, mu nak buat, mu minta dengan aku tapi mu tak buat. Dan taf'alun besar dosa ni di sisi Allah Ta'ala murka orang macam ni. Ni ramai ni dah royak nak buat, kau nak buat ni tak buat, janji kau tu janji tak buat, senang-senang lah keluar daripada mulut kita dengan lidah yang tidak bertulan kan. Di hari akhirat nanti jumpa Allah Ta'ala kata bui gunting, buat daripada api kat mulut. Kita pecah mulut sikit pun tak ada. Ada cakap pecah mulut dah, ada. Habis orang nak marah, bini nak marah, anak nak marah, kucing nak marah, nak makan pun tak boleh, kena makan sikit ada. Orang tak je kena, tak tahu dah kan. Kena cari dana ubat, dah macam-macam jenis ubat untuk comot masuk dalam untuk suruh siap. Setengah tu makan antibiotik 5 hari 10 hari tak berhenti. Kejap Allah Ta'ala belakang dia kata seperti dia duduk main putih pula cerita kurang air dan macam-macam dia cerita dia sakitnya. Itu atas dunia, akhirat rutin. Kita boleh gambar sendiri. Mungkin apa cerita ni banyak kata tak suruh takut, tak suruh buat yang gitu. Kita kena hayati lah. Kita kena hayati duduk dengan lagu mana gunting dengan gunting api. Gunting tu api. Kalau gunting plastik pun sakit dah. Gunting tangan pun sakit dah. Ini gunting api. Bimaqari minna. Pemotong tu daripada api. Lagu mana Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala. Golongan yang ketiga, ini golongan yang makan rebah. Makan rebah ni dicerita oleh Nabi kita, ra'aitu lailata usriya bi rajulan yasbahu fi nahrin wa yulqamul hijar fasa'altu ma hadha faqila li akilur riba. Ini aku baca hadis-hadis kita ambil daripada kitab Sirah kan. Aku lihat pada Isra Mi'raj itu seorang lelaki berenang dalam sungai. Dia berenang dalam sungai. Bukan sungai biasa ni. Bukhari beritahu nahar hamam bisruddam. Sungai tu air dia warna merah seperti dagu. Setengah riwayat pula kata air dia minna daripada api. Setengah dia kata min hamim, air gelekuk. Tak sungai lagu mana air gelekuk. Kalau kita pergi tobok lah ataupun dilah kan ada
sekolah yang panah ada, panah ada, tak telur masuk dulu. Makanya kita ni tak tahu dah. Dia begini ada itu bukan begini saja. Yulqamu hajar. Dia mahu batu, telah batu, makan batu. Maka aku tanya Mahasa dan Jibril, apa ini? Akilur riba, ini ialah orang yang makan riba. Na'udzubillah. Zaman kita sekarang ni, zaman yang dipenuhi dengan amalan riba. Semua belum urusan duit kita banyak menggunakan amal ribawi dan kehidupan bank-bank yang tidak berasaskan kepada Islam. Itu kena berhati-hati lah. Tahu kita terlibat dengan amal ribawi. Pinjam 10,000 bayar 20,000. Tapi sekarang ni sudah ada kaedah-kaedah dipanggil perbankan Islam dan sebagainya yang dibuat oleh ahli ulama kita. Dan mudah-mudahan apa yang mereka itu buat selamat bebas daripada riba. Tapi kita tengok masih ada lagi bunga-bunga riba. Sebab itu Nabi kita SAW sebut di akhir zaman kita tak boleh terlepas juga dengan bunga-bunga riba. Mungkin ini tidak ada dari bank kalau kita pinjam. Ada lepas dari kita punya 10,000 bayar 10,000 ada tak jumpa lagi tak? Ada. Cuma lagi dia guna kaedah-kaedah macam al-bay' thumma al-ijar ataupun dia tawarruk, bay'ul tawarruk, bay'ul inah, macam-macam. Itu nama yang diwujudkan untuk supaya benda itu tidak jadi riba. Ada konsep dia lah, kaedah dia kita gini. Tapi kalau kita faham aja riba, ada setengahnya macam bay'ul inah kalau di negara-negara ada ditolak tak terima. Sebab dia kata benda ni masih lagi ada unsur riba. Ada unsur penipuan, ada unsur penindasan. Sebab riba ni dia menindah orang pinjam. Orang pinjam RM60,000 kena bayar RM70,000. Tindah. Pinjam RM140,000 kena bayar RM200,000 contohnya. Orang buat rumah, beli kereta apa dah. Sebab dia sudah tidak menjadi al-qardul hasan, pinjam yang baik untuk menolong membantu orang yang memerlukan. Pinjam dalam Islam sebenarnya nak bantu orang. Dia pinjam menyebabkan orang jadi susah, orang jadi kau masalah, orang jadi kau tertekan. Orang ni kalau pinjam tertekan, siapa kau tak bunuh diri dah ni dah. Itu tidak sesuatu masalah. Kemudian apa disebut di sini juga, apabila Nabi kita masuk dalam syurga, Nabi sebut di sini daripada hadis Imran, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsar ahliha al-fuqara. Nabi kata bila aku masuk dalam syurga, aku tengok ramai penduduknya, ahlinya penghuni syurga itu al-fuqara, golongan-golongan miskin. Wa tala'tu fil nar fara'aitu aktsar ahliha an-nisa. Dan apabila aku masuk tengok dari neraka, banyak aku lihat di kalangan ahli neraka penghuninya adalah orang perempuan. Jadi mengapa ini berlaku? Ada orang panjang lebar, berapa orang korok, orang fakir, orang susah, ramai ada syurga. Berapa orang puan, ramai ada neraka. Kita tengok dari pun macam mana dah. Dalam perkara-perkara berkaitan dengan hiburan, dengan maksiat, kita tengok bagaimana ramai orang puan, anak-anak anak dara kita dan sebagainya, ya tidak segan silu buat benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Berebut. Kita tengok hari ni lah, kita tengok hari ni apa yang berlaku. Dan banyak perkara yang berlaku yang menyebabkan mengapa Nabi kita SAW apabila dia pergi dalam syurga, tengok penduduk dia, penghuninya ramai orang fakir, dan bila masuk dalam syurga ramai orang golongan-golongan wanita. Jadi benda-benda ini supaya menjadi satu ibrah dan pengajaran kepada kita bila kita bicara dan kita dengar berkaitan dengan kisah surah berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ini, hanya menjadi pedoman dalam hidup kita, supaya kita dapat muhasabah diri kita, dapat cek diri kita di manakah kekurangan, manakah tidak betul yang berlaku atas diri kita, supaya kita dapat memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa, supaya kita ni berada di atas jalan dan landas saya betul yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting, sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan landas yang betul al-Islam lah, as-siratal mustaqim, sebenarnya al-Islam. Kita minta semua ihdinas siratal mustaqim. Apatah lagi dalam keadaan kita duduk di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan pancaroba, dengan cabaran,
tribulasi dan banyak perkara yang boleh mengganggu bukan pegangan kita, akidah kita, tauhid kita kepada Allah SWT ini. Jadi apabila kita dengar Isra Mi'raj ini sebenarnya menjadi satu kekuatan, semangat kepada kita untuk kita beramal dengan agama Allah SWT. Nerayaknya hebatnya agama kita, nerayaknya hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Boleh naik ke langit, lebih hebat daripada para angkasawan, lebih jauh daripada para angkasawan. Dan kita boleh juga hujah di sini bahawa Islam ni tidak sekali-kali menolak sains dan teknologi itu. Sebab apa kita kata itu? Sebab apa ni, ilmu berkaitan dengan naik ke langit ni. Kalau zaman moden ni orang guna roket dan sebagainya, mesti itu ilmu sains teknologi dah, berkait dengan sains teknologi. Maka Islam lah agama yang mula-mula sekali, pertama sekali menerangkan langit. Siapa angkasa? Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Siapa orang pertama naik ke langit? Nabi SAW. Angkasawan kita dia suruh orang barat, suruh orang Rusia, suruh orang Melaka, suruh orang British. Mesti orang macam-macam, Yuri Gagarin, suruh dekat boleh naik datang. Naik datang turun tak boleh naik juga Allah SWT. Kalau dia naik datang turun bagaimana? Alhamdulillah, waktu kita bangga. Nabi kita SAW naik, siapa Sidratul Muntaha? Siapa boleh naik siapa ke Sidratul Muntaha? Tak ada SAW. Maka layaklah kita bangga Nabi kita SAW. Kita bersyukur Nabi kita SAW. Kita puja Nabi kita SAW lebih daripada segala-galanya. Barulah kuat iman kita, barulah kita nak bersungguh buat tentang perintah Allah SWT. Barulah bersungguh nak bersujud, barulah bersungguh nak baca Quran, sungguh nak berzikir. Kena begitu. Mana peristiwa ni bukan berlaku biasa-biasa tu. Kita sebut sama dia ada satu perkara yang luar biasa, mukjizat. Satu benda sangat luar biasa. Kalau kita lah ni orang naik angkasa lepas dengan roket, dengan jet pun kita rasa hebat. Kita rasa teruja, kita rasa apa? Allah sangat-sangat hebat. Tak boleh, tak mampu kita nak buat. Nabi kita sangat hebat. Tak pakai oksigen pun naik. Sampai ke atas. Itu yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sangat hebat. Dan dengan kehebatan yang kita tengok ni akan menguatkan lagi keimanan kita. Dan inilah menunjukkan bahawa perjalanan kita yang sebenarnya tidak akan sesat, kita akan bertemu dengan Allah SWT. Itu sebenarnya Isra Mi'raj ini tidak lain tidak bukan bermula daripada Mekah, pergi Masjid Al-Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, dan Allah Ta'ala wahyu solat 5 waktu itu memberi erti kepada kita bahawa inilah perjalanan seorang Muslim, mukmin yang sejati, tidak lain dan tidak bukan, bahkan seluruh manusia tidak lain tidak bukan, hanya ialah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya. Jadi dalam pertemuan ini insya-Allah kita bertemu. Itu saja. Tengah. Dalam ni lah manusia maknanya zaman dia tak jadi kaya. Tak ada orang ni jadi susah. Susah miskin tu tak ada orang. Maknanya kalau kita tengok ni, jadi kemajuan kata Islam ni mundur lah. Jadi macam mana kita lihat? Jadi Islam sebenarnya sudah ada dah. Tengok pada Rasulullah ni, tengok kerja memang kaya seperti itu. Sampai hari ini hari itu dia. Betul tak sampai yang jadi itu. Itu kali dia tak pakai pasal. Nak kapal bukan kaya. Kalau semaya nak jadi itu kaki kita kan. Kalau dah tinggal pasal. Bagi satu. Masa ada pula pasal pun betul kan. Itu aku dalam kubur. Dalam hadis Nabi fara'aitu aktsar ahli al-fuqara, Nabi riwayat, aku melihat paling banyak penghuninya orang fakir, orang miskin, orang susah. Maknanya jumlah yang besar. Sebab di peringkat awal kita tengok dalam
sirah Nabi kita SAW juga. Contohnya apa ni, bila berubah diri lama dengan para sahabat dari kalangan orang yang susah, orang miskin kan, yang menyokong perjuangan Nabi kita SAW. Di sini bukan bermaksud orang kaya tak masuk surga. Orang kaya masuk surga juga, tapi dia kata paling ramah. Ada hadis lain Nabi sebut al-muksirun humul muqillun yaumul qiyamah. Allah banyak harta ni siasat jadi sikit. Sebab apa? Sebab orang kaya saat ni kaya sombonglah. Kaya orang tidak guna kekayaan saat ni untuk mentaati Allah SWT. Itu maksudnya. Kalau dia kaya tapi dia gunakan kekayaan dia untuk agama Allah SWT, untuk perjuangan kepada agama Allah, untuk perjuangan Islam, dan untuk juga mau ke masjid, mau ke apa boleh. Piti banyak we kasih di rumah ataupun we kau susah sekali. Tidak perlu istihad. Bila di zaman ni orang bayar melalui online banking je dan maka di situ orang kaya saya juga, orang kaya yang boleh masuk surga. Tidak semestinya kaya yang orang panggil yang terhadap macam Fir'aun, macam Korun kaya, Fir'aun kaya, dah. Osman kaya, syukur, dah. Osman bin Affan, Abdullah Abdul Rahman bin Auf, ni jutawan zaman Nabi kita SAW. Tapi mereka ni membelajar ke seluruh atau dia kekayaan dia untuk agama Allah, untuk bina agama Allah, untuk perjuangan Islam, untuk kemenangan Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yasma'una shaqiyyan wa la mutrudan wa la mahruma ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal